Saya suka meminjam kata-kata Imam Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran. Imam Ghazali menyebutkan, fa innaka fi hadzal alami naimun wa in kunta mustayqidan wan nasu niyamun fa idza matu intabahu. Maksudnya, anda hidup di dalam dunia ini tidur walaupun anda berjaga ke sana kemari. Wan nasu niyamun, semua manusia itu tidur. Semua manusia yang hidup di dunia ini tidur. Fa idza matu intabahu, bila mereka mati barulah bangun. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ialah manusia seperti kita ini, walaupun kita jaga ke sana kemari, bekerja siang dan malam, jasad kita jaga, bekerja, tapi hati kita tidur. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Fa innaka fi hadzal alamin fa innaka fi hadzal alami naimun. Sesungguhnya anda hidup di dalam dunia ini, hati anda tidur. Wa in kunta mustayqidan, sekalipun anda berada dalam keadaan jaga, ke sana kemari, aktif dalam hidup, hati tidur. Lalu disambung oleh beliau, wan nasu niyamun, seluruh manusia itu tidur hatinya. Fa idza matu intabahu, apabila manusia itu mati, barulah hati mereka berjaga, hati mereka sedar. Kata-kata Imam Ghazali ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sesungguhnya anda, ketika anda hidup di dunia, hati anda ghaflah, lalai, tidur. Fakashafna anka ghita'aka, maka sekarang berbagai penutup yang menutup pandangan hati anda ketika hidup kami angkatkan. Fabasarukal yawma hadid, maka pandangan hati kamu, hati anda sesudah anda mati tajam. Sebenarnya kata-kata Imam Ghazali dan ayat tadi, sebagaimana yang saya telah sebutkan, adalah selari, sama maksudnya. Tapi apa yang penting bagi kita ialah kesedaran kita, supaya kita jangan menjadi seorang manusia yang hidup aktif tapi hati kita mati, hati kita tidur. Bila hati kita tidur, maka kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebab itulah kita dapat menyaksikan ramai orang Islam yang telah terjerumus kepada ke lembah maksiat, ke lembah perbuatan-perbuatan yang menyuntukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak tahu
Mereka orang-orang Islam, orang-orang mukmin, dan tak kurang juga di kalangan mereka itu mereka yang bergelar ustaz, atau mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan mengenai Islam yang luas, kerana mereka memegang ijazah dalam pengajian Islam, setengahnya menjadi guru, setengahnya menjadi imam, mungkin ada yang menjadi mufti. Mereka telah tercebur berlarut-larut dalam amalan yang menyekutukan Allah, tapi mereka tak sedar, disebabkan hati mereka itu tidur. Ketika kita menjalani 10 hari ini pun, kita dapat saksikan rakan-rakan kita yang telah tercebur dalam amalan-amalan yang jahat, sehingga boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Sebab itulah ada di antara kita, apabila datang kemari bersolok, ada yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun di luar sana ucapan kalimah syahadah ini lancar, tapi bila di sini tak dapat mengucapkannya. Bacaan-bacaan Quran di luar lancar, tapi bacaan-bacaan Quran yang biasa dibaca, bila bersolok mereka tak boleh baca. Sebab itulah kita hendaklah memahami, walaupun kita pada zahirnya berada di rumah solok ini, yang kita dah tahu dah lama, rumah solok ini Manaratul Ilmi, tapi pada hakikatnya siapa yang faham, siapa yang tahu, bila kita masuk solok, berada di surah solok ini, sebenarnya keadaannya adalah berlainan daripada keadaan dan suasana di luar sana, berlainan daripada keadaan di rumah kita atau di mana-mana. Sebab itulah apabila kita bersolok, sebenarnya kita telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat atau muhasabah diri, kalau diri kita ini terlibat dengan perkara-perkara yang jahat, yang membawa dosa besar, sehingga boleh mengeluarkan diri kita daripada Islam. Kerana dalam surah ini, bila dijalankan solok, suasananya, keadaannya adalah berlainan. Mungkin tuan-tuan tidak menyedari, tapi bagi siapa yang teliti pengamatannya, dia akan sedar bahawa bila kita bersolok di sini, suasananya, keadaannya adalah berbeza dari tempat-tempat lain. Apa yang sebenarnya keadaan kita bersolok di surah ini, walaupun surah ini di alam nyata, tapi sebenarnya kita berada seolah-olah kita berada di alam barzah, seolah-olah kita berada di alam barzah, walaupun kita belum mati. Bagaimana
alam kubur, alam barzah, hanya yang bersih saja diterima oleh Allah. Maka begitulah, bila kita bersolok, hanya yang bersih saja yang diterima oleh Allah. Sebab itu mereka yang terlibat dengan berbagai amalan yang salah, yang mengandungi unsur-unsur syirik, unsur-unsur dosa besar, yang melibatkan syaitan, jin yang jahat, maka akan menghadapi masalah di sini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, dia tidak akan menerima kecuali yang suci. Bagaimanapun apabila mereka yang terlibat dengan amalan-amal salah ini mengikut arahan, mengikut pimpinan, mengikut tunjuk ajar yang ada di sini, insya-Allah sedikit demi sedikit Allah akan bantu sehingga akhirnya insya-Allah berbagai kekotoran tadi akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.